Jadi maka dah terjawablah siapa selebriti yang akan mewarnai segmen Santai Selebriti besok. Tadi Errol tanya, nak tahu siapa? Kita jawab terus. Jadi untuk saksikan apa yang Dazrin buat, The Carpet. Mungkin ada promosi karpet, kedai karpet. Kita saksikan esoklah. Saksikan esok di segmen Santai Selebriti di siaran Selamat Pagi Malaysia. Ialah sampai-sampai kita tahu berkenaan dengan selebriti kita. Kita juga nak tahu berkenaan dengan informasi sekitar yang terkini. Barangkali bahan-bahan bacaan yang terkini untuk kita dapatkan. Kat mana yang terkini, Ridwan? Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Mungkin nama ini tidak asing lagi di kalangan anda semua. Mungkin ini acara tahunan yang anda tunggu-tunggu untuk pergi ke World Trade Center, WTC. Jadi tahun ini akan diadakan pada 26 Mei sehingga 4 Jun selama 10 hari 2023 di World Trade Center. Satu World Trade Center tu ada banyak buku. Jadi ini masanya untuk kita pergi tengok apakah bahan-bahan bacaan yang terbaru, novel-novel terbaru dan juga bahan bacaan yang paling penting pada 27 Mei nanti. Kita akan menunggu juga kehadiran Perdana Menteri kita ke sana. Jadi kita benarkan seorang tamu di studio ini untuk bercakap berkenaan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada Encik Muhammad Khair bin Ngadiron selaku pengerusi pengelola PBAKL. Encik Muhammad Khair, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, ramai pencinta buku di luar sana tak sabar-sabar nak nantikan PBAKL ini. Untuk kesekian kali tahun ini, apa yang menanti para pengunjung? Okey, bermula 26 hari bulan Mei sehingga 4 Jun, kita akan ada Hari Raya Buku. Hari Raya Aidilfitri dah selesai 2 hari lepas, tapi Hari Raya Buku akan bermula 26 Jun. Ini kali ke-40. Saya fikir satu jangka masa yang agak panjang. Pesta buku tetap berlaku. Kita akan ada lebih 200 pempamer dengan lebih 813 reruai. Itu yang paling menarik. Dan untuk pertama kali, kita akan ada 3 tamu. Pertama, negara tamu, China. China akan ada satu dewan khas untuk mereka. Saya tengok dia punya design semua sangat menarik. Kita akan ada Sarawak sebagai negeri tamu dan juga Kementerian Pendidikan sebagai kementerian tamu. Ini tarikan pertama yang pernah kita ada. Selalunya kita ada negeri tamu atau negara tamu, sekarang kita ada 3 tamu. Dan 1 hari bulan Jun nanti ada Hari Gawai di Reruai di Pavilion Sarawak akan ada sambutan Hari Gawai di situ. Ini tak pernah berlaku sewaktu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, jadi itu keunikan yang akan dibawakan pada tahun ini. Jadi beberapa tahun lepas kita berhadapan dengan PKP. Tahun ini ada 200 pempamer. Apakah jangkaan dari segi pempamer, dari segi buku itu sendiri, konten dan juga kualiti buku yang akan dibawa pada kali ini? Pesta Buku Antarabangsa akan sentiasa menjanjikan buku yang terkini dan juga berkualiti. Ini yang kita lihat. Sebenarnya banyak kita buat ramai penulis-penulis popular menunggu pesta buku untuk melancarkan produk-produk baru mereka. Temeh Abdullah ada juga Bisri Hilal Ashraf dan ramai lagi yang menunggu waktu ini. Saya fikir sekarang ni kilang-kilang cetak sedang bertungkus-lumus mencetak buku-buku baru. Dan ini saya fikir daya tarikan yang baru. Pesta Buku Antarabangsa, dan di samping itu, di pesta ini juga akan mempertemukan penulis dan pembaca. Maksudnya di sinilah mereka akan ada ruang yang mana penulis-penulis akan bertemu dengan pembaca. Kita bawa dari Indonesia contohnya Terelie yang sangat popular, yang kita pun tak tahu bagaimana rupa beliau. Tapi dia akan datang ke Kuala Lumpur. Kita bukan khas sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi ini medan di mana ada interaksi antara pengedar, pembaca, penulis, ilustrator dan semua yang terlibat dalam industri perbukuan. Cumanya bagaimana sebenarnya Pesta Buku Antarabangsa ini? Kadang-kadang yang tak minat membaca pun datang jadi seronok kan? Untuk memupuk semangat membaca itu dan bagaimana untuk menghidupkan kembali orang kata industri buku ataupun stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam pembikinan buku ni. Okey, kita melihat begini kita selalu melihat bahawa membaca ni adalah perkara yang paling asas untuk membina ketamadunan bangsa. Untuk masyarakat menjadi masyarakat yang berilmu, mengangkat darjat negara, kita perlukan rakyat yang membaca. Tapi membaca ni juga adalah satu proses yang mana kita memerlukan perkara-perkara yang menggalakkan orang datang. Jadi pesta buku ini akan jadi ruang yang mana kita akan membina halayak baru. Contohnya kita bekerjasama dengan TikTok.
contoh influencer yang popular. Jadi kita akan membina ramai pembaca-pembaca baru yang merasakan bahawa membaca ni adalah satu perkara yang the best lah. Orang kata membaca akan menjadikan mereka orang yang ada hype tertentu. Itu yang kita cuba usahakan supaya minat membaca itu akan dapat kita teruskan. Okey, selain daripada proses jual beli buku, apa lagi acara-acara istimewa yang akan diadakan nanti? Okey, yang pertama ialah kita nak supaya walaupun Pesta Buku Antarabangsa ini di Kuala Lumpur, tapi kita tak nak juga meninggalkan rakan-rakan sahabat-sahabat di luar Kuala Lumpur yang tak boleh datang, yang ada kekangan. Kita ada apa yang kita namakan hybrid Pesta Buku. Di secara fizikalnya di Kuala Lumpur, tapi secara dalam talian juga kita ada dua medium untuk kita buat. Kita ada Shopee dan kita ada TikTok. Dua-dua tu kita boleh buku, seluruh rakyat di seluruh negara boleh beli buku sewaktu Pesta Buku dengan harga yang sama seperti di Kuala Lumpur. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita juga akan pastikan bahawa di sewaktu Pesta Buku ni akan ada banyak aktiviti, termasuk ada Iflah Junior. Kita kumpulkan pustakawan-pustakawan kecil, sekolah rendah dan sekolah menengah untuk diadakan satu persidangan di situ. Dan saya fikir ini antara cara kita untuk menggalakkan orang membaca. Dan ada juga ruang untuk pemuisi, ada laman santai seni. Dan itu kita adakan sepanjang masa 10 pagi 10 malam di World Trade Center. Siapa-siapa yang nak baca buku, nak baca puisi, nak kenalkan karya, ada ruang di situ. Tadi Tuan ada kongsikan berkenaan dengan tamu yang datang daripada China umpamanya. Mengapa adakah negara China yang memilih untuk menyertai PBKL ni atau mereka yang terpilih ataupun dipilih oleh PSK? Apa yang berlaku ialah sebenarnya daripada tahun 2020 ada tawaran daripada negeri China untuk menjadi negara tamu, dan kita melihat bahawa selepas itu ada COVID, tak dapat nak bawa, tapi tahun ini mereka mahu datang. Dan kita melihat begini, China adalah negara besar, dia ada peradabannya sendiri dan semua itu tertanam dalam buku. Jadi apa yang kita harapkan ialah akan ada satu dialog budaya melalui dunia perbukuan antara China dan semua masyarakat di Malaysia. Malah sewaktu Pesta Buku ini juga kita akan adakan ASEAN Right Fair, hak cipta perdagangan ASEAN yang akan mengumpulkan negara-negara lain untuk bersatu. Jadi China sebagai sebuah negara besar sebenarnya akan membawa bersama tamadun mereka melalui buku untuk kongsi bersama. Dan itu akan kita lakukan secara silang lah. Kita pun akan memperkenalkan produk-produk kita kepada mereka. Bagaimana untuk memastikan keterlibatan generasi muda dalam Pesta Buku pada kali ini? Saya katakan TikTok. Sekarang ni saya tengok ada kontes dari pertandingan ada kontes dalam TikTok yang kita buat untuk generasi muda. Apa yang kita kata macam lisensi buku TikTok buat, dan sekarang ni orang yang tengok TikTok tentang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur boleh tengok berjuta, ratus ribu kalau kita buat. Saya fikir ini adalah usaha kita untuk membina supaya generasi muda juga tertarik dengan generasi saya, generasi FB kan. Yang muda tu dia milenial lah, Gen Y, Gen Z, milenial. Supaya generasi tidak terputus. Generasi Facebook tak putus dengan generasi Instagram, tidak terputus dengan generasi TikTok. Sekarang dia ada yang baru pula kan. Betul lah, banyak lah. Ni saya pergi kat TikTok ni, ada 33.5k like. Banyak ya. Dia tak ada masuk. Kalau saya... Yelah, kalau tak masuk TikTok ni rugilah. Orang tak tahu. Kadang-kadang orang ramai scroll kat TikTok ni kan. Itu generasi muda. View dia pun banyak, 1.3 million. You see? 1.3 million. Saya tak fikir kalau FYP. Dia buat promosi kat TikTok. Kalau FB saya 300, 400 je yang lain. Tapi kira banyak. Sehari seramai dah kan. Dah banyak dah kan. Okey, apa kalau boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan pertandingan yang berkisarkan TikTok yang terkait dengan PBKL ni Tuan? Yang menariknya kat sana nanti kita akan ada ruai khas untuk TikTok. Akan ada influencer yang datang. Mereka dah minta slot untuk buat konsert pula petang-petang. So kita akan buat yang yang kedua ialah sebenarnya akan ada pertandingan lisensi buku. Siapa yang minat buku buat lisensi, masukkan dalam TikTok, publish, kita akan adakan pemenang. Lisensi maksudnya? Maksudnya baca buku. Baca buku? Tengok buku tu, kalau kita minat, kita buat komen tentang buku tu. Kalau ramai yang like, ramai yang suka. Bedah buku dalam bahasa biasa, bedah buku. Bedah buku yang ringkas dan cepat.
Ya, TikTok ni dah seminit tu kira lama. Sebenarnya lama dah. 15 saat ke 20 saat je kalau Kan TikTok. zaman-zaman sebelum pantas kan. Tak ada. Itu skill yang ada generasi muda yang Ya, betul. kompreskan apa yang ada, buku setebal 100 muka surat, 20 saat punya speech. Ya. Power. Itu memang dunia sekarang kan. Betul. Semua nak dikompreskan dalam masa sikit. Orang pun dalam dunia moden sekarang ni kita punya fokus, time spend untuk fokus kita tu dah disingkatkan. Kan? Tapi bayangkan kalau dulu mungkin sejam kita baca satu buku, Ridwan kan. Ya, tapi sekarang betul. sejam kita boleh baca banyak buku. Banyak maklumat kita boleh dapat. Kan? Jadi sama juga dalam macam approach kita buat dalam Sarawak pergi Malaysia sana sini. 4 story dalam masa 2 minit ke 3 minit sahaja. Dulu tak Itu boleh, pergerakan dunia sama juga dengan buku kan. Jadi melihat kepada transisi generasi muda yang memerlukan maklumat-maklumat pendek ini, bagaimana untuk melihat Pesta Buku Antarabangsa ini masih lagi relevan dengan menjual dan juga menerbitkan buku-buku yang tebal-tebal sebegini. Yang seperti biasa ada. Dia begini, kadang-kadang kita melihat bahawa buku ni, kalau kita pegang gadget contoh kan, kita tak bau gadget. Tak bau, betul. Itu benda pertama, bau. Tak minyak wangi tak minyak wangi dia bau. Tak bau. Pertama bau buku. Buku ni kita pegang ada bau dia. Kita selak. Kalau nak kata okey, tengok muka surat 35, cerita apa? You tak, ni akan ambil waktu. Feel dia tak ada. Buku 35 kita buka, kita boleh klipkan sikit, kita boleh tanda. Itu perkara yang ada. Dan yang kita kena lihat bahawa sebenarnya dalam dunia ni buku adalah antara tanda peradaban sesebuah bangsa. Buku lama-lama ni harga berjuta-juta sekarang. Puluh-puluh ribu. Zaman saya kecil dulu saya ada komik contoh Bujal. Orang tak tahu kan? Tak pernah dengar. Bujal Saya dulu ada Bujal, Bambino, Salina contoh. Apa tu persamaan dia kalau dengan sekarang apa? Kalau Sekarang mangga lah. Mangga yang ada tu semua. Dulu kami zaman tu. manga anime. Anime tu semua. Dulu zaman kita macam tu. Nanti kat belakang tu ada ruang. Berkenalan. Ada gambar kita hantar. Dulu melalui surat, sekarang tak ada. Okey. Majalah macam tu sekarang. Dulu harga 30 sen, 35 sen, paling mahal 60 sen. Sekarang ni paling murah pun RM250 satu. Mahal. Dia ada nilai. Sama juga buku-buku yang langka, itu ada nilai. Saya melihat bahawa minat terhadap buku, nanti orang akan jadi, kalau you baca buku yang fizikal ni, you akan ada standard tertentu. Jadi kita akan kekalkan momentum tu dan saya percaya buku akan kekal sepanjang waktu. InsyaAllah. Dan itulah yang masih lagi berlaku sekarang. Sebab itulah 40 tahun Pesta Buku Antarabangsa